Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Okey, baik. Sebelum saya nak mulakan insya-Allah pada tengah hari ini kapsul rohani, jadi mungkin ada kalian yang sedang menonton video ini, kalian boleh letakkan komen daripada mana sebelum kita nak mulakan nanti, insya-Allah sebentar saja lagi sehingga jam 12.45 nanti. Alhamdulillah, di Masjid Abdullah bin Zubair hari ini, insya-Allah. Allahu akbar. Jadi insya-Allah hari ini kita nak bersama-sama, bukan sahaja orang kata apa, waktu tengah hari. Mungkin waktu ini kalau kita mungkin ada yang makan tengah hari, ada yang sebentar lagi nak berehat setelah seharian bekerja kan. Jadi sambil-sambil itu kalian menonton ini. Jadi kalian yang sedang menonton ini, saya ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan ke live di Masjid Abdullah bin Zubair, Masjid TUDM Kuala Lumpur. Jadi hari ini kapsul rohani ni kita nak bersama-sama. Ada satu tajuk yang saya rasa sangat penting juga sebenarnya, berkaitan tentang rumah tangga. Kan? Berkaitan rumah tangga. Jadi kita nak bersama-sama dalam tajuk ini untuk mendapatkan sesuatu yang insya-Allah kita harapkan mendapat sesuatu benda yang baik, yang bermanfaat untuk kita semua nanti, insya-Allah. Jadi sebelum tu, yang pertama sekali, sebelum kita nak mulakan perkongsian kita dalam kapsul rohani ini, sama-sama kita pasang niat, bawa buka hati kita. Sebab setiap apa yang kita dengar, setiap apa yang kita ingin tahu, pasti itu adalah sebab Allah yang gerakkan hati kita. Allah menggerakkan hati kita untuk bersama-sama berada dalam live tengah hari ini. Jadi kebaikan yang Allah nak pada kita tu, bila Allah mahukan kebaikan pada seseorang itu, maka dia didorong untuk buat kebaikan. Jadi tiba-tiba kita mungkin tengah scroll kan, tengah orang kata apa, duduk-duduk tengah nak makan tengah hari ni kan, tiba-tiba tengah scroll, ada live lah. Ada live. Kalau ada live ni, seronok lah. Kalau ni nak orang kata apa, nak dapat sesuatu benda ni, best lah. Mesti ada satu benda ilmu yang Allah nak bagi dan sebagainya. Jadi Alhamdulillah, hari ni kita nak mencerita tentang tajuk yang saya letak di sini, iaitu tajuknya adalah mendosakan rumah tangga. Dia bila dengar ni kan, kata, mendosakan rumah tangga. Ya, aku sebagai suami, aku sebagai isteri kan, apa maksud mendosakan rumah tangga tu? Jadi kita nak sama-sama. Jadi sebelum tu, insya-Allah kita nak tunggu sebentar. Mungkin ada rakan-rakan kita, tajuk saya tulis tajuk dia, mendosakan rumah tangga. Ini kita pegang tajuk ni, kita pin tajuk ni. Apa sebenarnya yang dikatakan mendosakan rumah tangga tu? Nanti kita sekejap lagi kita nak share. Jadi kalian yang sedang menonton, saya perkenalkan diri saya adalah Muhammad Abu Hurairah bin Roslan. Saya speaker daripada The Solusi. Alhamdulillah, saat akhir ini dapat bersama dengan tuan-tuan perempuan dan semua yang ada di sini, kita doakan semoga program ini berjalan lancar, berjalan dengan baik sebelum waktu Zuhur ni. InsyaAllah kita nak dapat apakah ilmu yang Allah nak bagi, apakah perkongsian-perkongsian yang kita mungkin nak dapat ni, kita nak kongsi pula dengan orang lain nanti, insyaAllah. Jadi saya ucapkan selamat datang kepada semua. Terima kasih kerana sudi untuk bersama dengan kami di Masjid Abdullah bin Zubair. Baik, mendosakan rumah tangga. Hari ini kalau kita lihat, bila orang bercerita tentang rumah tangga, dia adalah satu perkara ataupun satu benda yang sangat besar, kan? Sangat besar. Maksudnya di media sosial ataupun kalau di mana-mana saja platform digital yang kita ada Facebook, kita ada Twitter, kita ada Instagram, kita ada TikTok,
Tengah viral, banyak viral daripada TikTok. Banyak orang kadang-kadang apa tindakan yang dibuat tu, dia kadang-kadang terlupa dia sedang mendosakan rumah tangga. Okey. Tindakannya. Tapi kita tak sedar. Okey. Jadi kita nak tahu hari ni, kita nak belajar ataupun kita nak sama-sama semak apa sebenarnya perbuatan yang kita buat yang menyebabkan kita dah mendosakan rumah tangga. Khususnya kepada suami dan isteri. Sebab rumah tangga yang kita bina ini, dia adalah bila sebut tentang rumah tangga, dia dua perkara. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Sidang hadirin yang saya hormati, yang saya kasihi, bila sebut tentang rumah tangga, dia ada kaitan dengan dua perkara. Rumah adalah tempat suami dan isteri itu duduk. Tak kisah di mana-mana. Maka sebut tentang rumah tangga. Jadi sebelum kita nak sebut pasal dosa tu, maka kita sebut tentang rumah tangga. Maka bila sebut tentang rumah tangga bermaksud, maksud rumah tangga itu sendiri adalah tempat untuk dua orang manusia. Rumah tu tak kisah. Dekat mana-mana pun suami isteri itu duduk, maka di situlah rumah tangga dia. Kat mana-mana, di mana-mana sahaja. Kan? Jadi bila sebut tentang rumah tangga, kita faham. Dia adalah suami dan dia adalah isteri. Kalian suami, kalian isteri, kalian ada satu tempat, maka di situlah rumah tangga. Jadi sebut tentang rumah tangga. Tangga tu apa? Rumah, okey, tempat dua manusia, ada anak-anak. Masuk yang kedua tu. Bila sebut tangga, maka bila sebut tentang rumah tangga, dua manusia yang duduk dalam satu tempat, dan tangga itu adalah usaha-usaha yang dibuat oleh pasangan suami isteri tersebut. Jelas? Okey? Supaya kita faham tentang rumah tangga tu apa. Maka bila sebut tentang rumah tangga, baik suami, isteri, dan juga suami, isteri, rumah yang tempat untuk mereka duduk, dan juga tangga adalah usaha-usaha yang dibuat. Jadi suami dan isteri, dia mesti menjadi manusia yang berusaha. Mesti, wajib. Apalagi kalau dia adalah suami. Macam saya suami kan. Macam saya adalah suami. Maka bila sebut tentang suami, kita wajib berusaha. Kita wajib bagi nafkah. Kita wajib mencari rezeki. Kita wajib berfikir apa perkara-perkara yang setiap hari yang kita nak buat dalam rumah tangga. Wajib. Okay. Kalau tak buat tu berdosa? Yes, berdosa. Jadi jelas. Jadi rumah tangga adalah tempat berusaha. Kalau isteri pula, apa usaha-usaha sebagai seorang isteri? Dia mesti menenangkan rumah tangga dia. Dia mesti menyediakan keperluan untuk suaminya. Dia mesti adalah menjadi seorang pendukung yang mendukung suaminya. Nampak? Jadi banyak. Jadi bila sebut tentang rumah tangga, dia adalah satu benda yang sangat besar. Tetapi kadang-kadang ada perkara yang kita buat, yang kadang-kadang kita tak sedar dalam rumah tangga kita, yang menyebabkan rumah tangga itu jadi berdosa. Dia bila macam ni. Dia bila rumah tangga itu menjadi satu tempat yang berdosa. Satu tempat melonggok dosa, menambah dosa, memperbanyakkan dosa. Dosa ni apa, tuan-tuan dan puan-puan? Dosa ni apa? Sebut tentang dosa ni, bahasa mudah yang saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan dan puan-puan, yang kita nak share sama-sama pada tengah hari ini, bila sebut tentang dosa, dia adalah satu beban. Saya bagi contoh. Kalau kita adalah orang yang paling banyak dosa, bertambah-tambah dosa, susah tak nak sembahyang? Ni nak Zuhur jap lagi ni, kan? Subuh tadi, bangun pukul apa? Itu persoalan-persoalan. Kalau kita nak tahu kita ni orang yang banyak dosa ataupun tidak, tengok sembahyang kita. Cukup dengan sembahyang itu, dia menjadi indikator ataupun penanda aras macam mana kita ni. Macam mana kita ni dengan Allah. Dosa ni beban. Semalam dosa pun kita tak tahu Allah ampun ke atau tidak. Daripada pagi sampai sekarang kita tak tahu berapa banyak dosa dah yang kita buat. Dosa besar, dosa kecil, dosa yang masih kita amalkan, dosa yang belum ditaubatkan, dosa yang akan datang ni nanti sekejap lagi habis daripada kita bersama dalam kapsul rohani ni, habis ni tazkirah ni, apa lagi dosa yang kita akan buat? Allahu Akbar. Jadi simple, dosa tu adalah beban. Jadi bila banyak dosa, maka dia menjadi beban kepada kita. Dan bila kita jadi beban, nak buat sesuatu tu dia
tiba ada satu kereta tak bersignal masuk. Allahu Akbar. Masa tu nak istighfar dulu ke nak maki dulu? Ah. Jadi dosa, tuan-tuan dan puan-puan, para penonton yang saya kasihi, yang berada dalam live Facebook di tengah hari di Masjid Abdullah bin Zubair ini, percayalah, banyak perkara yang berlaku dalam kehidupan kita yang menghalang semua perkara. Satu je, dosa. Dosa tu beban. Jadi kita nak hari ni, kita nak belajar ataupun kita nak cari satu perkara, apakah sebab yang menyebabkan satu rumah tangga tu berdosa, dan apakah cara yang kita boleh buat untuk kita mengurangkan dosa. Kita takkan boleh lari daripada dosa, kita hamba. Kita akan buat silap, kita akan buat salah, tapi kita nak mengurangkan. Bila kita mengurangkan dosa tu, moga-moga insya-Allah, moga-moga insya-Allah Allah akan tolong, Allah akan bantu kita. Jadi antara perkara, okey. Jadi kita dah faham dosa tu. Dah faham dah. Jadi dosalah yang menghalang banyak perkara untuk kita buat baik. Jadi kalau kita susah nak sembahyang, kalau kita susah nak jadi suami yang baik, kita susah nak jadi isteri yang baik, satu je, dosa. Bertaubatlah, minta ampunlah kepada Allah. Banyakkan berbaik sangka kepada Allah. Betulkan hati kita, betulkan pandangan hidup kita dengan Allah. Maka itu sebenarnya jalan keluar untuk kita menjadi orang yang mengurangkan dosa tu. Mengurangkan dosa tu. Jangan pandang satu dosa tu, alah, kan? Biasa kan? Dosa-dosa yang kecil-kecil biasa tu nanti jadi dosa besar. Bahaya. Jadi antara perkara yang mendosakan kita sebagai suami dan isteri, antara perkara yang kadang-kadang kita sedar ataupun tidak, antara perkara pertama yang kita buat dalam rumah tangga yang mendosakan rumah tangga ini adalah yang pertama, apabila kita tidak mengambil Allah sebagai tempat rujuk. Saya ulang sekali lagi. Antara perkara pertama yang kita buat dalam rumah tangga kita, apabila kita tidak menjadikan Allah sebagai tempat rujuk. Ini yang saya cerita dalam rumah tangga. Sebelum rumah tangga, kita rujuk tak kepada Allah? Kita nak berumah tangga. Bila sebut tentang rumah tangga, dia adalah satu perkara yang sangat disukai oleh Nabi, sangat disukai oleh Rasulullah SAW. Malah syariat berumah tangga itu, andainya siapa yang berkahwin, siapa yang berumah tangga, meraung-raung, menjerit-jerit syaitan ni. Sebab apa? Sebab suami dan isteri itu dah disatukan atas nama Allah. Sebab tu berkahwin dia tak sama macam bercinta. Berumah tangga dia tak sama macam bercinta. Bercinta ikut suka. Apa yang kita nak buat, kita suka orang ni, kita suka orang tu, kita boleh buat apa saja yang kita nak buat dalam bercinta. Tapi rumah tangga tidak, tuan-tuan. Rumah tangga dia ada panduan, dia ada syariat, dia ada perjalanan, dia ada satu-satu perkara yang memang kita kena rujuk kepada Allah, rujuk kepada Nabi, rujuk kepada Al-Quran, rujuk kepada As-Sunnah. Itu rumah tangga. Jadi antara perkara pertama yang paling besar, kalau kita mencari-cari di mana silap sebenarnya rumah tangga, aku dah buat dosa apa dalam rumah tangga ni, percayalah, dosa yang pertama itu yang kita buat adalah bila mana kita tak menjadikan Allah itu sebagai tempat rujukan. Kecil ke? Tak. Besar. Demi Allah besar. Wallahi besar. Bila mana kita tak menjadikan Allah tu sebagai tempat rujuk. Contoh, saya bagi contoh kata begini. Bila ada satu-satu masalah dalam rumah tangga. Jadi, bila kita geram dengan pasangan, tak kisahlah suami ataupun isteri, maka hari ini kalau kita ada masalah apa saja yang berlaku dalam rumah tangga, kita akan letak dekat media sosial. Kita cerita semua masalah rumah tangga kita. Kita ceritakan masalah suami, sikap suami, itu, ini. Kita cerita semua sekali dekat dalam media sosial. Boleh sepakat kat komputer ke ataupun dekat handphone kan. Dekat handphone ni, type dan sebagainya. Agak-agak
Okey, baik. Okey, minta maaf. Saya tak pasti rumah ini tiba-tiba line ni kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada, kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Saya minta maaf Siapa yang terputus tu sabar sebentar, 10 saat, 20 saat dia sambung balik. Allahu akbar, adalah dosa saya ni. Saya mohon ampunan maaf. Okey, baik. Apa nama? Okey, yang tadi. Yang tadi. Jadi masa kita up masalah rumah tangga kita, kita cerita satu-satu masalah pasangan kita kan. Agak-agak Allah suka atau tidak? Saya bagi contoh mudah. Saya bagi contoh mudah begini. Katalah kita bekerja di satu syarikat. Kita bekerja di satu syarikat. Kita ada masalah dekat syarikat tersebut. Kita ada masalah dengan kawan kita. Kita ada masalah dengan pekerja. Dan mungkin kita ada masalah dengan bos. Kau tahu tak bos aku? Bos aku kan, no. Kau tahu tak ada seorang pekerja tu, aku bencinya menyampak. Kita cerita segala keburukan syarikat kita tu kepada kawan kita. Sedangkan kita lupa. Sedangkan kita lupa, kita bekerja dekat syarikat tu. Kita ambil gaji daripada syarikat tersebut. Malah kita kadang-kadang makan tengah hari, ambil apa makanan-makanan yang bos sediakan dekat syarikat tu untuk kita. Agak-agak pekerja macam ni, macam mana pandangan kita? Dia bekerja dekat satu tempat, tapi dia still bekerja, duduk dekat dalam syarikat tersebut, tetapi mulutnya, kata-katanya, bahasa-bahasa yang dilemparkan kepada syarikat seolah-olah syarikat tu sangat teruk dengan bos-bos kali kena. Agak-agak kita, macam mana pandangan kita dengan orang yang macam ni? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi sama juga perumpamaannya bila kita berada dalam rumah tangga. Perkara pertama yang kita buat, yang kita mendosakan rumah tangga itu adalah bila mana setiap ujian ni dalam rumah tangga ni, apa saja masalah, semua Allah bagi kat kita. Allah tak bagi kat orang lain, khusus untuk kita. Kalau kita adalah isteri, maka suami itu ujian. Kalau kita suami, isteri itu ujian. Kalau suami dan isteri, anak-anak itu ujian. Anak-anak pula, ibu dan ayah mereka adalah ujian untuk mereka. Allah sebut tu dalam Quran. Memang Allah akan bagi sedikit rasa takut, ketakutan, rasa gelisah, rasa macam, ya Allah kenapa macam ni dalam rumah tangga. Memang Allah bagi. Supaya apa? Supaya Allah nak kita ini merujuk kepada Allah. Rujuk kepada Allah. Tanya dekat Allah. Bila ada berlaku apa-apa dalam rumah tangga ni, istighfar dulu. Astaghfirullahalazim. Ya Allah, dosa apa yang aku dah buat ni, ya Allah. Astaghfirullahalazim. Rujuk kepada Allah dulu sebelum kita mencari jalan penyelesaian, sebelum kita cari siapa yang boleh tolong kita, sebelum kita mencari apa, sebelum itu. Yang pertama sekali, tuan-tuan dan puan-puan, para jemaah yang saya kasihi, rujuklah kepada Allah. Selesai ke masalah? Selesai masalah? Sabar. Sebab apa? Bila ujian datang, yang pertama sekali kita nak jadi orang yang bertenang itu dulu. Supaya kita faham apa yang Allah nak bagi, supaya kita faham Allah nak didik apa dekat kita, supaya kita faham, Allahu Akbar, aku ada banyak dosa-dosa ni. Itu dulu. Jadi bila selesai bahagian itu, akhirnya nanti Allah akan lorongkan kepada kita untuk mendapat panduan-panduan dan jawapan-jawapan kepada semua permasalahan rumah tangga kita. Baik tak Allah? Maha baik ke Allah? Baik, sangat baik. Diberikan ujian kepada manusia untuk manusia itu kembali kepada dia. Macam tu juga kalau berlaku perumpamaan tadi cerita, bila kita ada masalah apa-apa, kita jumpa bos terus, ataupun kita jumpa orang yang bertanggungjawab. Biasanya manager kita, pengurus kepada syarikat kita. Nanti dia akan sampaikan pada bos. Kita cerita dulu apa masalah dan sebagainya, macam mana nak selesaikan. Nampak cantik tak? Cantik. Rumah tangga tu cantik kerana Allah itu adalah majikan. Allah itu adalah majikan kepada suami dan isteri. Allah yang memberikan rezeki, Allah yang memberikan makan, Allah yang memberikan hidup, Allah yang memberikan nafas, Allah yang memberikan makan dan minum, Allah yang memberikan kebahagiaan. Itulah Allah. Jadi selama ini, para jemaah, ahli jemaah sekalian, para jemaah sekalian,
tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita buat tak benda tu dalam rumah tangga kita? Itu persoalan. Yang selalu kita rujuk itu adalah page-page rumah tangga yang bermasalah. Yang kita selalu rujuk itu adalah kawan-kawan kita yang juga ada masalah dalam rumah tangga. Yang kita rujuk itu adalah kita letak dalam satu status, kemudian ada 34 komen maki hamun, bagi cadangan entah apa-apa, menggelakkan rumah tangga kita. Itu yang kita buat. Berdosa ke? Berdosa. Tapi kita tak tahu. Mungkin kita tak sedar. Itu adalah satu dosa kita yang kita buat. Yang itu yang saya nak cerita, yang kita cerita, mendosakan rumah tangga. Sedar ke? Tak sedar. Jadi hari ini berlaku saja apa-apa, Allah adalah tempat rujuk. Masalah yang paling berat sekalipun dalam rumah tangga, bangunlah di tengah malam, sucikan diri, duduk sebentar, bercakap dengan Allah. Wahai Tuhan, aku lemah ya Allah, aku tak tahu apa sebenarnya aku kena buat dalam rumah tangga ni. Aku tak tahu ya Allah. Aku dah berusaha sebab bercakap dengan Allah tu macam kita jumpa bos, cerita semua masalah dekat pejabat tu dekat bos kita. Akhirnya bos kita akan cakap, okey baik, oh macam tu masalahnya, baik. Saya akan ambil tindakan segera. Saya akan nampak bos ni akan buat. Esok bos terus bertindak. Panggil pekerja yang kita mengadu masalah dia selalu lewat datang kerja, dia selalu tak buat kerja, dia selalu tak siapkan tugasan. Bos panggil, bos rombak balik, bos yang mengetahui semua selok-belok syarikat. Apa lagi Allah? Tuhan yang mengetahui setiap turun nafas naik kita ni. Semua Allah tahu. Takkanlah kita terlalu sombong sampai kita tak boleh merujuk kepada Allah. Tak boleh sebut, ya Allah apa, ya Allah tolonglah. Takkan tak boleh. Bahasanya takkan tak boleh. Allah tak boleh buat. Allah boleh buat. Allah Maha berkuasa. Allah Maha segala-galanya. Itu yang pertama. Nampak nak cerita yang pertama ni, yang tak merujuk kepada Allah ni, ini pun dah cukup panjang dah tuan-tuan dan puan-puan. Ahli jemaah, para jemaah sekalian, ini pun dah cukup panjang dah. Mendosakan, tanpa sedar kita mendosakan rumah tangga kita. Astaghfirullahalazim. Moga-moga Allah ampunkan kita, moga-moga Allah taubatkan kita, supaya kita tidak lagi sekadar orang kata apa saja masalah yang datang tu jangan kita anggap kecil. Semuanya mesti ada sebab. Allah nak didik, Allah nak ampunkan dosa, Allah nak bagi hikmah, kebaikan yang datang daripada ujian. Cuba dapatkan itu. Setiap orang akan dapat. Setiap orang ada rumah tangga sendiri kan? Betul? Baik. Yang kedua, perkara yang kita buat bila kita mendosakan rumah tangga. Yang pertama itu kita tidak mengambil Allah sebagai tempat rujukan. Yang kedua, kadang-kadang daripada mulut kita sebagai suami ataupun isteri. Sebagai suami, kita selalu cakap begini, ataupun kadang-kadang kita terlepas cakap. Okey, kalau awak tak ikut cakap saya, awak dosa tau. Ini suami selalu cakap lah. Kalau awak tak dengar cakap saya, awak dosa tau. Pertanyaan, kita sebagai seorang suami, kita ikut tak cakap Allah? Pertanyaan, sebelum nak tanya yang tu, ni dulu pertanyaannya. Sebelum kita tanya pada isteri, kalau awak tak dengar cakap saya, awak dosa tau. Okey, itu pertanyaan. Kita dengan Allah bagaimana? Semayang kita dia macam mana? Hubungan kita dengan Allah macam mana? Jawab tu dulu. Kita selalu mendosakan pasangan, sedangkan kita terlupa kadang-kadang kita pun ada masalah hubungan kita dengan Allah. Sebab tu bila kita ada masalah hubungan dengan Allah, maka Allah datangkan pasangan sebagai satu didikan untuk kita. Allah nak bagi tahu kita sebagai seorang suami, andainya kita tidak ada Allah, percayalah kita akan hilang anak isteri. Kita akan kehilangan kehormatan daripada mereka. Kita akan hilang kasih sayang daripada mereka. Kita akan hilang kata-kata daripada mereka andainya kita mengenepikan Allah. Ini dosa yang kedua yang biasa kita buat dalam rumah tangga. Kita selalu mendosakan pasangan. Selalu cakap awak ni. Begitu juga dengan isteri. Kadang-kadang seorang suami ada kelemahan dia dan sebagainya. Tetapi bila cakap, abang tak buat ni, abang dosa tau. Meletakkan dosa kepada pasangan ni, dia adalah satu benda yang sangat beban. Dan akhirnya bila pasangan itu cukup terbeban dengan setiap dosa-dosa tu, maka apa yang dibuat, dia akan buat perkara yang lebih berdosa daripada itu.
geram dengan pasangan ni, duk cakap dosa kan. Akhirnya dia buat perkara yang di luar daripada tu, habis. Jadi berhentilah untuk saling mendosakan pasangan. Lebih baik kita melihat setiap apa yang berlaku adalah daripada kesilapan kita, daripada kelemahan kita, daripada dosa-dosa kita sendiri. Itu lebih baik. Itu lebih baik. Dan akhirnya, bila kita melihat dosa-dosa kita, barulah kita tahu bahawa kita ada banyak salah dan silap yang kita buat, tapi kita tak sedar. Yang kita selalu sedar adalah kelemahan dan kesilapan daripada pasangan sendiri. Itu yang kita sangat takutkan. Kita terlalu memandang dosa pasangan sampai kita terlupa yang kita pun terima kasih kita kepada Allah yang menyedarkan kita, yang memberikan. Saya bercakap ni pun yang saya cakap ni adalah semata-mata untuk menyedarkan diri saya. Dan dengan perkara ini saya berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan, para jemaah sekalian. Dan moga-moga saya mengharapkan, moga-moga kita selalu akan disedarkan oleh Allah, dipandu oleh Allah untuk memimpin diri kita, untuk memimpin diri kita, ahli keluarga kita, untuk bersama-sama dalam menjadi seorang manusia yang dalam hidupnya tu Allah saja. Semuanya adalah daripada Allah. Okey, baik. Dengar tersangkut sikit tadi. Minta maaf, tersangkut sikit. Jadi tu nombor 2. Yang terakhir, yang ketiga sekali, antara perkara yang kita buat yang kita selalu mendosakan rumah tangga. Kalau pertama, kita tak menjadikan Allah tempat rujuk. Yang kedua, kita selalu mendosakan pasangan, ataupun kita memandang dosa-dosa pasangan saja sampai terlupa tentang diri kita. Dan yang ketiga sekali, apabila kita mengabaikan syariat. Sebut tentang syariat, dia adalah satu perkara yang Allah tetapkan kepada kita supaya apa? Supaya kita terpelihara daripada dosa. Contoh syariat lelaki perempuan. Saya ambil mudah lah. Saya ambil yang mudah. Lelaki perempuan. Perempuan kena pakai tudung. Lelaki dan juga perempuan tak boleh duduk berdua. Tak boleh bergurau terlalu lebih. Berlebihan dalam bergurau. Itu kan syariat. Saya bagi contoh dekat pejabat. Tiba-tiba tengah hari ni kita keluar makan, suami orang keluar dengan isteri orang. Sebelum kita nak bahas tentang hukum dan sebagainya, saya nak tanya, perkara yang kita buat tu Allah suka ke tidak? Simple. Sebut tentang syariat ni, Allah suka ke tidak? Kita duduk dengan rakan sepejabat kita, walaupun duduk dalam satu pejabat yang besar, tapi saat gurau-gurau tu kita tepuk belakang dia, kita tepuk sana tepuk sini, bertepuk tampak antara keduanya, sedangkan itu suami dan isteri orang. Allah suka ke begitu? Jelas. Jadi syariat tu adalah satu benda yang cukup jelas. Dan kalau kita nak bahas tentang hukum, nak nas, hadis pun, itu pun dah cukup jelas. Apalagi kalau satu pertanyaan itu, kalau kita buat, Allah suka tak? Agak-agak benda ni Allah suka tak? Kalau Rasulullah SAW tahu kita buat macam ni, nampak kita buat macam ni, ini contoh. Nabi suka tak kita buat macam tu? Jadi kita pun boleh jawab macam mana. Jadi sebab tu, antara perkara yang mendosakan rumah tangga adalah kita tidak bersyariat. Kita mengabaikan syariat. Mungkin anak isteri kita, kalau anak isteri kita adalah perempuan dan anak-anak kita semua perempuan. Macam mana anak-anak kita tu pakai baju, ketat ke, sendat ke, fashion ke, nampak tubuh badan ke. Itu syariat tu. Jadi kadang-kadang benda tu kita mengabaikan. Kita rasa macam, tak apa, trend. Biasa je, tak ada masalah apa. Yes. Mengabaikan syariat, mendosakan rumah tangga. Beban lagi. Perkara pertama kita buat, perkara kedua kita buat, perkara ketiga kita buat, beban lagi. 1 beban, 2 beban, dan akhirnya, tanpa kita sedar, ni yang saya takut ni, mendosakan rumah tangga ni, apa yang paling kita takuti, apabila mana
kita rasa macam bila dah beban kan, beban macam kita angkat beban kan, bila kita dah angkat beban kan, dah tak larat, ada satu masa kita tak larat, akhirnya kita lepas. Kita bukan letak tau, kita lepas. Berat kan, angkat berat, lepas, hempas. Apa akan jadi dengan benda yang kita beban, jadi beban tu? Apa akan jadi? Musnah, hancur. Begitu juga dalam rumah tangga. Bila semua tu jadi beban kepada kita, maka kita dah tak larat dah. Kita takkan larat, kita takkan mampu nak menghadapi karena isteri, isteri takkan mampu nak menghadapi suami, suami dan isteri itu yang menjadi ibu dan ayah takkan mampu nak tengok anak-anak. Allahu Akbar. Inilah yang paling kita takut. Kemusnahan berlaku dalam rumah tangga. Musnah, satu persatu musnah. Suami ada akalnya sendiri, isteri ada akalnya sendiri, anak-anak ada kepalanya sendiri. Mereka duduk dalam satu rumah. Mereka adalah suami dan isteri. Mereka ada anak-anak. Anak-anak itu ada ibu dan ayah. Tetapi hati mereka berpecah belah, tidak bersambung, no connection, tak ada connection macam ni. Kalau ini tak ada wifi, hasbunallah wa ni'mal wakil. Semoga Allah menjadi sebaik-baik penolong kepada kita semua. Semoga Allah menjadi kekuatan kepada sesiapa sahaja, bahkan kepada suami dan isteri dalam nak menjadi suami isteri yang melayari rumah tangga. Allahu Akbar. Tuan-tuan dan puan-puan, bila saya diminta bawa tajuk, saya memang nak bawa tajuk ni. Sebab apa? Sebab ketakutan saya kepada apa yang berlaku dalam rumah tangga hari ini, dia adalah satu benda yang sangat tenat dah. Sangat tenat. Kami sendiri bila berada dalam page, kalau tuan-tuan dan puan-puan selepas ini, para jemaah sekalian, boleh follow saya di Facebook bersama dengan sahabat baik saya Firdaus Mokhtar. Kami daripada The Solusi. Kalian cari The Solusi. Kami hari-hari menceritakan tentang rumah tangga. Hari-hari, setiap hari menerima PM. Dia bukan sampai puluhan, dia dah beratusan PM yang kalau tak sempat tengok tu, esok bertambah lagi. Institusi rumah tangga yang ada di negara kita sendiri, dia menjadi satu benda yang sangat menakutkan. Sangat takut. Bila suami dan isteri itu adalah orang yang memang banyak dosa, orang yang mendosakan rumah tangga, percayalah, benda tu dia akan turun kepada anak-anak dan akhirnya satu keluarga tu dia mendosakan rumah tangga. Dan apa erti sebenarnya rumah tangga? Satu syarikat yang bermasalah, daripada bos, pekerja bawahan, sampailah ke cleaner sekalipun yang duduk dalam syarikat tu, kalau semua bermasalah, hancur tak syarikat tersebut? Hancur. Begitu juga dengan kita. Bila berlaku apa saja dalam rumah tangga, maka rumah tangga kita akan hancur. Kalau rumah tangga tu retak, menanti belah, boleh tahan. Kita boleh cari mana boleh tampung. Tetapi kalau dah hancur, satu tempat yang dah hancur, musnah, senang ke nak bangunkan balik? Allahu Akbar. Susah tuan-tuan dan puan-puan. Sangat-sangat susah. Maka kita yang berada pada tengah hari ini, yang Allah izinkan saya untuk bercakap, Allah izinkan tuan-tuan untuk mendengar, moga-moga kita ambil ilmu ni, kita nak share. Tak dapat cakap semua, cakap sikit. Kawan-kawan, kalau kawan bercakap ataupun cerita masalah rumah tangga dia kan, aku tak tahu kan, kita cakap dengan dia, kau tahu tak, sebenarnya mungkin ada benda yang kita buat dalam rumah tangga dia jadi benda yang mendosakan rumah tangga. Kita share ilmu tengah hari ni, jangan biarkan kosong. Biar ilmu tu jadi bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat ni, Allahu Akbar, sampai bila-bila, sampai kita dikubur nanti pun dia mengalir manfaat tu. Moga-moga berkat boleh menyelamatkan kita nanti di akhirat, menjadi sebab untuk kita mendapatkan syurga Allah. Itu sebab tu. Itu yang sebab Masjid Abdullah bin Zubair ni buat kapsul rohani ni. Bila sebut kapsul tu, dia macam ubat lah. Kapsul kan. Ubat untuk hati. Makan ubat, masuk ubat, tenang. Sakit tetap sakit. Tetapi dengan ubat itu, moga-moga dia dapat menyembuhkan dan juga melegakan kesakitan. Tu masuk kapsul
masalah hidup, masalah rumah tangga, masalah tempat kerja dan sebagainya. Saya ulang sekali lagi tuan-tuan dan puan-puan, yang mendosakan rumah tangga itu bukan orang lain. Yang mendosakan rumah tangga itu adalah kita sendiri, bukan orang lain. Sebab kita tak nak jadikan dosa-dosa itu sebagai satu beban. Cukuplah kita telah membawa dosa untuk diri kita. Semoga kita tak bawa dosa-dosa itu menjadi beban dalam rumah tangga dan akhirnya rumah tangga kita menjadi kosong. Kita hidup 10 tahun, kita menjadi suami dan isteri, kita berumah tangga, kita berkahwin 10-15 tahun. Apakah makna paling besar, bahagia yang terbesar dalam rumah tangga kita? Ya. Bahagia yang besar tu bukan sekadar kita dah kaya sekarang, kita dah hidup senang, kita dah ada duit yang banyak, kita dapat melancong pergi seluruh negara. Itu betul. Tetapi yang paling besar, pencapaian yang paling besar sebagai suami dan isteri, apabila anak-anak kita adalah anak-anak yang mencintai Allah. Sebab saya nak sebut benda tu, sebab dia adalah benda yang sangat berat. Bila mana anak-anak itu menjadi orang yang mencintai Allah, yang takut dengan Allah. Dan dalam rumah tangga itu ada suami isteri yang menjadikan Allah tempat rujuk. Yang kalau ada masalah apa sekalipun, suami dan isteri itu lebih memandang kesalahan, memandang dosa, kemudian diselesaikan bersama-sama, minta Allah tolong, Allah tolong bagi panduan, merujuk, baca Al-Quran, tengok hadis macam mana nak selesaikan satu-satu masalah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Besar. Besar, sangat besar. Jadi kalau kalian ataupun para jemaah bertanya apakah kemuncak, apakah pencapaian yang paling baik berada dalam rumah tangga, itulah dia. Apabila anak-anak cinta dan takutkan Allah, bila suami dan isteri menjadikan Allah tempat rujuk, dan akhirnya mereka hidup dalam berkasih sayang. Ujian tetap ada. Bukan maksudnya bila dah dapat tu bahagia sampai bila-bila, tak. Ujian tetap datang, tetapi mereka ada sesuatu benda yang sangat kuat, cukup kuat. Allah kekuatan mereka. Jadi cukup sampai di sini. Alhamdulillah, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Masjid Abdullah bin Zubair yang sudi untuk menjemput saya yang banyak kekurangan ini. Saya mohon ampunan maaf jika ada banyak kesilapan sepanjang live ini berlangsung. Yang baik itu tetap dan kekal menjadi milik Allah. Yang buruk tu datangnya daripada diri saya sendiri. Jadi saya nak mengakhiri kapsul rohani pada tengah hari ini dengan sebuah nasyid. Semoga dengan nasyid ini kita benar-benar menjadikan Allah itu sebagai cinta agung, sesuatu kekuatan dalam diri kita sendiri, insya-Allah. Boleh saya minta izin kepada semua. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau Tuhanku, tiada Tuhan melainkan Engkau. Engkau cinta agungku, Nabi Muhammad pesuruhmu. Ya Allah, Engkau sumber bahagia, Engkau sumber keselamatan. Ya Allah, Engkau sumber keamanan, Engkau adalah segalanya. Ya Allah, Engkaulah pelindungku, Engkaulah sumber rezekiku. Di waktu sakit Kau sembuhkan, di waktu lapar Kau beri makan. Ya Allah, Engkaulah pelindungku, Engkaulah sumber rezekiku. Di waktu sakit Kau sembuhkan, di waktu lapar Kau beri makan. Ya Allah, Engkau Tuhanku,
Tiada Tuhan melainkan Engkau. Engkau cinta agungku, Nabi Muhammad pesuruhmu. Ya Allah, Engkau cinta agungku, cintaku haraplah dibalas. Ya Allah, Engkau cinta agungku, janganlah cintaku tidak dibalas. Ya Allah, Engkau cinta agungku, cintaku haraplah dibalas. Ya Allah, Engkau cinta agungku, janganlah cintaku tidak dibalas. Jangan biarkan ku tanpa pimpinan, pimpinlah aku ke jalan yang benar. Kepada Engkaulah harapanku, janganlah hampakan perasaanku. Alhamdulillah, terima kasih Allah yang memberikan segalanya kepada kami. Terima kasih wahai Allah yang menetapkan iman kami. Ya Allah, semoga Engkau angkat wabak COVID-19 ini. Semoga Kau satukan semua umat Islam. Kau kembalikanlah kepada kami segala nikmat-nikmat berada di dalam rumah Allah, nikmat berkasih sayang, ya. Banyak perkara yang terhalang pada hari ini disebabkan COVID-19 ini. Maka wahai Allah, kami berada di dalam majlis ini bersama dalam majlis Kapsul Rohani Masjid Abdullah bin Zubair ini. Moga-moga angkatlah semuanya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami, ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami, guru-guru kami, anak isteri kami, ahli keluarga kami dan seluruhnya ya Allah. Ampunkanlah ya Allah. Sekali lagi terima kasih daripada saya Muhammad Abu Hurairah bin Ruslan. Saya hanyalah hamba Allah yang banyak dosa. Moga-moga yang baik itu datangnya daripada Allah dan yang lemah itu datangnya daripada diri saya sendiri. InsyaAllah kita teruskan support Masjid Abdullah bin Zubair ini. Kita support program-program mereka. Mereka sangat banyak memberi bantuan kepada masyarakat, menghiburkan kita dengan pengisian ilmu. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz Muhammad Azri Zainuddin yang jemput saya mungkin, yang ada WhatsApp saya. Jadi insyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi. Kalian boleh follow saya di Facebook saya Muhammad Abu Hurairah Ruslan. Sahabat baik saya Firdaus Mu'ta, kami daripada The Solusi. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa baik. Kita jumpa lagi. Yang baik itu datangnya daripada Allah dan yang lemah itu datangnya daripada diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.